Tajuk kajian tindakan: keberkesanan kaedah amali terhadap pencapaian serta minat pelajar dalam tajuk asid dan alkali dalam kalangan murid-murid tahun 5 di SK Batu Muda. Kajian tindakan ini disediakan oleh Encik Manimaran Anulalaki Suban, Guru Sains SK Batu Muda. Abstrak kajian. Tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk menentukan sejauh mana keberkesanan penggunaan kaedah eksperimen berbanding kaedah penyampaian maklumat secara terus kepada meningkatkan pencapaian dan minat murid berkenaan sesuatu konsep sains kepada pelajar tahun 5 berhubung dengan topik asid dan alkali. Kajian ini melibatkan sampel 30 orang pelajar tahun 5 di Sekolah Kebangsaan Batu Muda, Kuala Lumpur. Kajian dijalankan menggunakan reka bentuk satu set ujian pra dan pos. Kumpulan kajian akan diajar dengan kaedah eksperimen dan kumpulan kawalan diajar menggunakan kaedah tradisional, iaitu secara penerangan. Instrumen kajian yang terlibat adalah borang maklumat pelajar, ujian pra, ujian pos bagi menilai pencapaian pelajar dalam mata pelajaran sains, manakala pemerhatian serta soal selidik untuk melihat perubahan sikap dan minat pelajar dalam mata pelajaran sains. Masalah kajian. Kajian ini bertujuan mengkaji sejauh mana keberkesanan kaedah pembelajaran amali terhadap pencapaian dan minat murid bagi tajuk asid dan alkali dalam kalangan murid tahun 5. Tugasan ini dilaksanakan bagi membincangkan tentang strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. Terdapat dua strategi pengajaran dan pembelajaran dalam sains, iaitu strategi eksperimen dan demonstrasi. Kaedah yang digunakan dalam kajian ini adalah kaedah eksperimen. Eksperimen boleh dilakukan oleh individu dan juga berkumpulan. Eksperimen merangkumi kemahiran berfikir dan kemahiran proses sains. Dari eksperimen, murid perlu mengenal pasti pemboleh ubah, iaitu pemboleh ubah, manipulasi, bergerak balas dan dimalarkan untuk membuat hipotesis. Dari eksperimen juga tugasan boleh dibagikan kepada 3, iaitu eksperimen terbimbing, eksperimen separa terbimbing dan eksperimen tidak terbimbing. Pernyataan masalah. Kebanyakan murid menganggap bahawa sains merupakan mata pelajaran yang sukar untuk dipelajari serta kurang diminati. Murid-murid di dalam satu kelas mempunyai kebolehan dan potensi yang berbeza. Untuk melihat sejauh mana keberkesanan amali dalam tajuk asid dan alkali terhadap pencapaian dan minat murid tahun 5. Tujuan kajian pula. Kajian ini adalah bertujuan untuk melihat keberkesanan kaedah amali terhadap pencapaian dan minat murid-murid tahun 5 bagi tajuk asid dan alkali. Terdapat 3 objektif kajian, iaitu yang pertama, untuk memastikan sejauh mana berkesannya kaedah amali dalam proses penyelesaian masalah dalam pengajaran berkenaan tajuk asid dan alkali. Yang kedua, untuk mengkaji sama ada kaedah amali lebih sesuai dalam pengajaran tajuk asid dan alkali. Yang ketiga, untuk mengkaji sama ada kaedah amali dalam menyelesaikan masalah boleh menyumbang kepada pemahaman konsep dalam tajuk asid dan alkali. Terdapat 4 persoalan kajian. Yang pertama, adakah tahap penguasaan murid berkenaan pemahaman konsep asid dan alkali lebih meningkat dengan menggunakan kaedah amali? Yang kedua, adakah kaedah amali dapat memupuk minat dan motivasi murid dalam pelajaran sains? Yang ketiga, adakah terdapat perbezaan di antara murid yang didedahkan dengan pembelajaran secara kaedah amali dengan kaedah tradisional sebelum eksperimen? Yang keempat, adakah berlaku peningkatan dalam pencapaian kumpulan kajian eksperimen selepas pengajaran? Kepentingan kajian. Yang pertama, memberi maklumat kepada Kementerian Pelajaran Malaysia sejauh mana keberkesanan pengajaran dan pembelajaran melalui kaedah amali ini. Kedua,
Pusat perkembangan kurikulum juga dapat mengemas kini kurikulum sains dengan memberi pendedahan lebih kepada kaedah secara amali. Yang ketiga, memberi gambaran sejauh mana pengajaran menggunakan kaedah amali mempengaruhi pencapaian pelajar dan juga sebagai maklumat rujukan kepada guru-guru sains. Terdapat 4 batasan kajian. Yang pertama, kajian hanya melibatkan murid tahun 5 di Sekolah Kebangsaan Batu Muda sebagai sampel kajian. Oleh yang demikian, dapatan kajian tidak boleh digeneralisasikan kepada semua pelajar tahun 5. Yang kedua, kajian hanya terhad untuk tajuk pengajaran dan pembelajaran dalam tajuk asid dan alkali bagi mata pelajaran sains tahun 5 dan bukannya untuk keseluruhan sukatan sains tahun 5. 3. Dalam kajian, wujud kesukaran untuk mengawal pemboleh ubah luar yang memesongkan dari tujuan kajian, misalnya maklumat palsu yang mungkin diberi oleh sampel kajian. 4. Faktor-faktor lain seperti jenis sekolah, grade dan kedudukan sekolah adalah diabaikan kerana pada masa kini semua sekolah dilengkapi peralatan dan perkakasan makmal mencukupi. Oleh itu, ini mungkin mempengaruhi kejituan hasil kajian ini. Tinjauan literatur. Banyak kajian-kajian lepas dilakukan berkenaan penggunaan kaedah amali dalam pengajaran dan pembelajaran. Berikut merupakan perkara yang difokuskan. Yang pertama, kaedah amali. Amali merupakan satu kaedah yang penting dalam memberi murid-murid pengalaman sains yang perlu dijalankan dalam mata pelajaran sains. Oleh sebab itulah, strategi amali dijalankan untuk tajuk asid dan alkali. Eksperimen ini menguji sifat bahan dengan menggunakan kertas litmus. Dalam menjalankan eksperimen, murid perlu menguji hipotesis secara penyiasatan untuk menemui konsep atau idea sains yang tertentu. Kaedah saintifik digunakan semasa eksperimen melibatkan kemahiran berfikir, kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Yang kedua, masalah kaedah amali. Pelajar-pelajar mungkin perlu mengingat semula mengenai kemahiran-kemahiran teori dan alat radas. Pada masa yang sama, mereka perlu menerima kemahiran baru dan menulis laporan. Semua ini merupakan beban yang melampau bagi pelajar yang tidak berkebolehan mengatur balik peringatan lama dan baru. Ini membuat mereka tidak dapat menentukan ciri-ciri eksperimen serta prinsip-prinsip atau konsep yang baru muncul. Bagi mengatasi masalah ini, guru haruslah memastikan suasana pembelajaran adalah kondusif dan tidak terlalu bising. Yang ketiga, pengajaran dan pembelajaran dalam makmal. Seringkali guru melakukan demonstrasi, terutamanya bagi menunjukkan aspek-aspek khusus, misalnya teknik pemasangan alat radas, cara penggunaan alat radas dan cara membuat pemerhatian yang tepat. Seterusnya, pelajar melakukan eksperimen sama ada secara individu atau kumpulan. Data yang diperolehi dibincangkan oleh guru atau setiap kumpulan pelajar. Kemudian, pelajar menyediakan laporan bertulis dan menjawab soalan-soalan tentang eksperimen yang dilakukan. Guru mestilah mempunyai pengetahuan dan kemahiran di dalam berbagai-bagai kaedah pengajaran supaya dapat mengenal pasti dan seterusnya menggunakan kaedah-kaedah yang paling sesuai dan berkesan dalam satu sesi pengajaran. Yang keempat, kepentingan amali. Berdasarkan kajian-kajian yang lepas, sebahagian besar penyokong keberkesanan mengajar sains dengan menggunakan kaedah amali. Guru dan pelajar mempunyai pandangan yang positif terhadap kaedah amali. Hasil menunjukkan kaedah amali dapat meningkatkan pemahaman, minat serta pencapaian terhadap mata pelajaran sains. Selain itu, kaedah ini tidak membosankan berbanding penerangan secara teori. Walau bagaimanapun, bagi memastikan pengajaran kaedah amali yang berkesan, guru haruslah merancang dan menguruskan dengan baik semua aktiviti dalam makmal. Metodologi kajian. Yang pertama, reka bentuk kajian. Reka bentuk kajian juga adalah berbentuk tinjauan di mana soal selidik dan juga ujian pencapaian digunakan untuk mendapatkan data kajian. Sebelum soal selidik, ujian pra dan ujian pos akan dilaksanakan untuk mendapatkan maklumat pencapaian serta menentukan kesahan dan kebolehpercayaan soal selidik. Manakala borang soal selidik digunakan untuk mengenal pasti persepsi murid terhadap aktiviti amali. Yang kedua, sampel kajian.
Sampel yang dipilih ialah murid tahun 5 di sebuah sekolah rendah di daerah Sentul, wilayah persekutuan. Seramai 30 orang pelajar telah dipilih secara rawat berkelompok serta terdiri daripada kedua-dua jantina bagi mendapatkan maklumat dan maklum balas untuk kajian ini. Sampel kajian yang sama akan terlibat sebagai kumpulan kawalan dan juga kumpulan kajian. Instrumen kajian. Yang pertama adalah borang soal selidik. Borang soal selidik ini digunakan oleh pengkaji untuk mendapatkan maklumat tentang sampel. Bahagian A adalah soal selidik untuk mendapatkan maklumat peribadi murid. Dan bahagian B adalah untuk menguji sikap tentang pelajar terhadap mata pelajaran sains. Instrumen kajian kedua adalah borang ujian pra dan ujian pos. Kedua-dua ujian menguji konsep yang sama. Soalan bagi ujian pos adalah sama dengan soalan bagi ujian pra, tetapi susunan kedudukan nombor soalan diubah supaya kelihatan berbeza dengan soalan ujian pra. Prosedur analisis data. Data yang didapati dianalisis dengan aplikasi komputer dengan menggunakan program Excel untuk pengiraan min, peratus dan frekuensi untuk memastikan sejauh mana keberkesanan kaedah amali. Setiap jawapan yang dianalisis akan diberi skor. Skor yang diperolehi dikategorikan kepada tahap penguasaan seperti yang terdapat pada jadual di bawah. Julat, skor mengikut tahap. Jumlah skor lemah, tahap penguasaan 0 hingga 9. Jumlah skor sederhana, tahap penguasaan 10 hingga 19. Jumlah skor baik adalah tahap penguasaan 20 hingga 25 dan jumlah skor cemerlang adalah tahap penguasaan 26 hingga 30. Dapatan kajian. Bab ini membentangkan dapatan-dapatan kajian dalam bentuk deskriptif dan inferensial. Perbincangan deskriptif dibuat untuk menghuraikan latar belakang responden dari segi sosioekonomi dan pencapaian responden dalam ujian pra dan ujian pos. Penganalisisan inferensial digunakan untuk pengujian hipotesis pada arah signifikan. Data-data yang diperolehi diproses menggunakan perisian Microsoft Excel. Dapatan daripada laporan tersebut dibagikan kepada beberapa kategori iaitu latar belakang pelajar, sosioekonomi keluarga pelajar, pandangan dan minat pelajar terhadap pembelajaran menggunakan kaedah eksperimen dan dapatan ujian pra dan ujian pos. Latar belakang responden. Taburan pelajar mengikut etnik. Responden terdiri daripada murid tahun 5 dari Sekolah Kebangsaan Batu Muda. Jumlah pelajar yang terlibat di dalam kajian ini ialah seramai 30 orang. Kesemua pelajar berbangsa Melayu iaitu seramai 30 orang ataupun 100%. Taburan pelajar mengikut jantina. Terdapat seramai 15 orang murid iaitu 50% pelajar lelaki dan 15 orang atau 50% adalah pelajar perempuan. Berikut adalah jadual taburan frekuensi skor markah ujian pra. Daripada jadual tersebut, didapati taburan frekuensi menunjukkan paling ramai dalam kalangan pelajar dalam kumpulan yang memperolehi markah antara 61 hingga 70 iaitu seramai 5 orang ataupun 33.3% dari kumpulan kajian dan 5 orang iaitu 33.3% dari kumpulan kawalan. Pencapaian kumpulan markah ini adalah dalam lingkungan pencapaian sederhana. Kumpulan markah antara 51 hingga 60 dan 41 hingga 50 adalah seramai 7 orang ataupun 46.7% dari kumpulan kawalan manakala seramai 6 orang iaitu 40% dari kumpulan kajian. Bagi pelajar yang terdapat termasuk dalam kumpulan markah rendah iaitu 31 hingga 40 pula adalah seramai 3 orang ataupun 15% dari kedua-dua kumpulan. Manakala bilangan pelajar yang dikategorikan dalam pencapaian tinggi iaitu 71 hingga 80 adalah seramai 3 orang ataupun 20% dari kumpulan kajian dan 1 orang iaitu 6.7% dari kumpulan kawalan. Berikut adalah
Penerangan tentang jadual taburan frekuensi skor markah ujian POS. Daripada jadual tersebut, didapati taburan frekuensi menunjukkan paling ramai dalam kalangan pelajar berada dalam kumpulan kawalan yang memperolehi markah antara 41 hingga 60 iaitu seramai 9 orang atau 45%. Dari kumpulan kajian pula, ramai pelajar memperolehi markah antara 71 hingga 80 iaitu seramai 11 orang atau 55%. Bagi kumpulan kajian, didapati ramai pelajar berada dalam lingkungan pencapaian tinggi dan tiada pelajar yang berada dalam lingkungan yang rendah iaitu di antara 31 hingga 40 berbanding pelajar dalam kumpulan kawalan. Hanya seorang pelajar dari kumpulan kajian yang mendapat markah antara 41 hingga 50 dan 51 hingga 60. Pelajar lain bagi kumpulan kajian memperolehi markah yang boleh dikategorikan sebagai pencapaian tinggi iaitu seramai 3 orang atau 15% memperolehi markah antara 81 hingga 90 dan 2 orang atau 10% yang mendapat markah antara 91 hingga 100. Ini amat ketara berbanding dengan pelajar yang berada dalam kumpulan kawalan di mana tiada seorang pun yang mendapat markah antara 81 hingga 100. Perbandingan hasil ujian pra dan ujian POS bagi kumpulan kawalan dan kumpulan kajian. Berdasarkan jadual taburan, perbandingan skor antara ujian pra dan ujian POS bagi kedua-dua kumpulan ditunjukkan. Peningkatan begitu ketara dapat dilihat pada kumpulan kajian. Terdapat 5 orang pelajar berjaya melepasi 80 markah ketika ujian POS berbanding dengan ujian pra di mana tiada seorang pun yang berjaya melepasi 80 markah. Peningkatan ini juga dapat dilihat dalam kelompok pencapaian tinggi di mana ia telah meningkat kepada 16 orang berbanding 2 orang sahaja dalam ujian pra. Kumpulan kajian juga telah menunjukkan prestasi pelajar tertumpu kepada kelompok pencapaian tinggi dalam ujian POS berbanding dengan dalam kelompok pencapaian sederhana ketika ujian pra. Ketika ujian pra, seramai 3 orang mendapat markah yang rendah iaitu di bawah 40%, tetapi selepas ujian POS dijalankan, tiada seorang pun yang mendapat markah rendah. Menurut jadual nilai mean, mode dan median bagi ujian pra dan POS, kumpulan kawalan tidak menunjukkan peningkatan yang ketara kerana hanya nilai mean sahaja yang berubah dari 53.5 pada ujian pra kepada 56.0 pada ujian POS. Nilai mode dan median tetap sama iaitu 55.5. Namun begitu, kumpulan kajian menunjukkan peningkatan yang begitu ketara kerana kebanyakan nilai skor berada pada paras yang tinggi dalam ujian POS berbanding dengan ujian pra. Ini menunjukkan berlakunya penguasaan, pengajaran dan pembelajaran dalam tajuk yang diajar. Dalam ujian POS, tiada lagi pelajar yang mendapat markah rendah. Kebanyakan pelajar berada dalam tahap pencapaian yang tinggi berbanding pada tahap sederhana pada masa ujian pra dilakukan. Analisis data borang soalan selidik. Dalam borang soalan selidik ini, terdapat 10 soalan telah disediakan untuk pelajar menjawabnya dengan menandakan palang pada skala 1 hingga 5. Pelajar-pelajar ini telah menjawab soalan selidik dengan bimbingan guru. Bagi soalan 1, didapati seramai 20 orang murid menjawab sangat setuju dan 10 orang menjawab setuju. Soalan 2, seramai 28 orang murid menjawab sangat setuju manakala seramai 2 orang menjawab setuju. Rumusan soalan 3 didapati seramai 5 orang pelajar menjawab tidak pasti dan 25 menjawab setuju untuk soalan ini. Manakala untuk soalan yang keempat, keseluruhan murid di dalam kelas tahun 5 telah menanda setuju bahawa kaedah amali data memantapkan lagi kemahiran proses sains. Rumusan soalan 5 dapat dilihat dari jadual yang telah disediakan. Soalan yang telah dikemukakan ialah mendapat pengalaman sendiri berkaitan fenomena alam memudahkan murid mengingati isi pelajaran. Berdasarkan soalan 6, iaitu kaedah amali membantu saya berkomunikasi dengan baik dalam kumpulan. Murid-murid seramai 30 orang ini telah menandakan pada skala setuju. Bagi soalan 7 yang telah dikemukakan iaitu penggunaan peralatan makmal semasa kaedah amali merangsang minat saya
terhadap sains, didapati 15 orang murid setuju dan 15 orang murid menanda skala sangat setuju. Kaedah amali dapat memberi saya pengalaman melakukan penemuan seperti saintis sebenar merupakan soalan yang ke-8 dalam soalan selidik ini. Murid-murid telah menanda skala sangat setuju sebanyak 25 orang dan 5 orang murid telah memilih setuju untuk soalan ini. Bagi soalan yang ke-9, keseluruhan murid iaitu seramai 30 orang telah menandakan skala sangat setuju bahawa perbincangan dengan guru semasa amali dapat menambah pengetahuan murid-murid tentang sains. Soalan yang terakhir yang telah diberikan ialah kaedah amali dapat mengelakkan daripada berlakunya salah faham tentang konsep sains. Murid-murid telah memilih setuju seramai 20 orang dan 10 orang telah memilih tidak pasti. Seterusnya, faktor perubahan sikap pelajar. Perubahan sikap pelajar atau tanggapan pelajar dikenal pasti melalui soal selidik. Terdapat 20 pernyataan item yang diberikan kepada pelajar berkaitan pandangan mereka terhadap kaedah eksperimen yang dijalankan semasa proses pengajaran dan pembelajaran sains di sekolah. Berdasarkan kajian yang dijalankan, ramai pelajar menunjukkan sikap yang positif terhadap pelajaran sains dan 100% bersetuju. Kaedah amali atau eksperimen digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran sains di sekolah. Implikasi kajian. Kaedah ini boleh dijadikan satu pilihan selain daripada kaedah-kaedah yang lain seperti kooperatif dan inkuiri penemuan. Namun, melalui kaedah eksperimen ini, pelajar sendiri dapat menerokai sesuatu bahan tersebut dan melihat sendiri hasil uji kaji yang dijalankan bukan sekadar bergantung kepada teori sahaja. Pelajar juga boleh menggunakan kreativiti masing-masing dalam mengeksperimentasi kepada keadaan persekitaran yang lain. Kekangan masa tidak menghalang guru-guru serta pelajar menggunakan kaedah ini. Guru yang berdedikasi boleh merancang secara teliti sebelum pengajaran dan pembelajaran dimulakan dengan menggunakan kaedah eksperimen. Perancangan yang teliti terutama apabila ingin menggunakan kaedah eksperimen mampu menghasilkan pengajaran yang menarik serta dapat meningkatkan kefahaman pelajar. Guru-guru perlu memberi pelajar ruang untuk menggunakan semua radas dan bahan yang ada di makmal dan bilik sains dengan pengawasan guru. Seterusnya, cadangan kajian lanjutan. Kajian lanjutan dapat dijalankan dengan mengaplikasi kaedah eksperimen untuk tajuk-tajuk yang lain seperti haba dan tenaga. Kedua, mencuba pelbagai kaedah yang lain bagi tajuk yang sama untuk dibuat banding beza pencapaian pelajar. Sebagai contoh, adakah kaedah eksperimen lebih berkesan berbanding dengan kaedah inkuiri penemuan atau sebaliknya? Ketiga, menggunakan prosedur analisis data yang berlainan seperti ujian T. Keempat, melibatkan jumlah sampel yang lebih besar. Kelima, menggunakan pelbagai jenis graf untuk menunjukkan perbandingan markah, peratusan dan sebagainya. Kesimpulannya, berdasarkan kajian yang telah dijalankan, didapati kumpulan kajian telah menunjukkan perubahan yang amat ketara dari segi pencapaian sebelum dan selepas mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran menggunakan kaedah eksperimen. Jika dilihat dari keputusan ujian POS, kumpulan kajian jelas menunjukkan satu pencapaian yang baik selepas mengikuti pengalaman pengajaran dan pembelajaran menggunakan kaedah ini. Tahap kefahaman, pelajar juga telah meningkat dan melalui kaedah ini. Pengkaji mendapati kaedah ini dapat menimbulkan minat pelajar dalam mempelajari sains. Hubungan secara langsung berlaku di antara pencapaian pelajar dengan perubahan sikap pelajar yang menunjukkan ke arah yang positif.